Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa man wala. Kita berada pada al-faslur rabi', iaitu pada tajuk qiyas. Dalil syarak yang keempat ialah qiyas. Kata pengarang rahimahullah, ta'riful qiyas. Apakah ta'rif qiyas? Qiyas ni antara dikatakan bab yang paling penting lah dalam perbahasan usul fiqh ini, dan dia memerlukan kepada sedikit pemerhatian dan juga ketekunan kepada pelajar sekalian untuk memahami tajuk ni. Setengah bahagian, sebahagiannya kadang-kadang ajar usul fiqh tu dia tumpu pada qiyas. Sebab apa? Sebab apa yang penting ialah bagaimanakah kita nak menggunakan kaedah-kaedah itu dalam proses ijtihad, dan salah satu bentuk ijtihad ialah qiyas. Kata pengarang, al-qiyasu fil lughati yutlaqu ala taqdiri syai'in bi syai'in akhar. Fayuqalu qistu al-ardha bil mitr ay qaddartuha bihi. Qiyas pada bahasa disebut kepada menentukan sesuatu dengan sesuatu, menentukan dan mengkadarkan sesuatu dengan sesuatu. Maka contoh perkataan dia qistul ardha, saya ukur tanah dengan meter. Maknanya kita letak ukuran tanah tu, kita tentukan tanah itu dengan keluasannya dengan unit meter. Ai qaddartuha, saya kadarkan tanah itu dengan meter. Wa yutlaqu aidan ala muqaranati syai'in bi ghairi. Dan juga qiyas digunakan dengan makna muqaranah, kita bandingkan sesuatu dengan yang lain. Lina'rifa miqdara kullin minhuma, untuk kita mengetahui kadar setiap satu daripada keduanya, binisbati lil akhar, nisbah kepada yang satu lagi. Thumma sya'a isti'malu al-qiyas, kemudian jadi masyhurlah penggunaan qiyas fi taswiyati baina syai'ain. Qiyas digunakan pada nak menyamakan antara dua perkara. Hissiyatan kanat, sama ada hissiyah, perkara itu hissi, berbentuk yang fizikal, yang zahir. Hissiyatan kanat taswiyatu, sama ada menyamakan itu benda yang bentuknya benda yang zahir, atau maknawiyah, ataupun benda yang berbentuk maknawi yang tidak nyata. Faminal ula, contoh taswiyah yang hissiyah ini, qaulu qail, perkataan orang dia kata qistu hadhil waraqata bi hadhil waraqah, saya bandingkan kertas ini dengan kertas ini. Jadi dia bandingkan dua benda yang ada bentuk fizikal. Bimakna sawaituha biha, saya samakannya dengan kertas ini dengan satu lagi. Wa minathaniyati, daripada yang kedua, mana at-taswiyatul ma'nawiyah, taswiyah yang bukan bentuk zahir ni. Qaulul qail, perkataan orang yang berkata ilmu fulan la yuqasu bi ilmi fulan, ilmu si fulan tu tak dapat dikiaskan dengan ilmu si fulan. Ilmu dia tak sama dengan dia. Jadi ilmu ni bukan benda yang nampak zahir. Bimakna la yusawihi, dengan makna ilmu tu tidak, ilmu si fulan tu tidak menyamai yang satu lagi. Ai la yusawi bihi, yang tidak menyamai dengannya, tak sama dengannya. Wa fi istilahil usuliyin, pada istilah ulama usul, qiyas, ini kita nak di sini makna qiyas. Apa maksud qiyas? Ilhaqu ma lam yarid fihi nassun ala hukmihi bima warada fihi nassun ala hukmihi fil hukmi lishtirakihi ma fi illati dhalikal hukmi. Qiyas itu ialah kita mengilhaqkan, menyertakan perkara ni makna masalah lah. Kita menyertakan sesuatu masalah yang tidak ada nas pada hukumnya dengan ma warada fihi nas, dengan masalah yang dah ada padanya nas atas hukumnya. Kita menyamakan ilhaq fil hukmi, pada hukum. Satu isu, satu masalah baru berlaku, dan masalah ni tak tahu hukum, tapi kita kiaskan dia dengan satu masalah yang dah berlaku dah. Pada apa? Kita nak kiaskan masalah baru dengan masalah lama pada hukum. Kenapa kita kias tu? Lishtirakihima, kerana bersamaan kedua-duanya fi illati dzalikal hukmi, pada illah hukum tersebut. Itu
takrif yang pertama. Boleh juga kita nak takrifkan au, ini takrif kedua. Jadi ambillah mana-mana takrif yang mudah. Huwa taswiyatu waqi'atin lam yarid nassun bi hukmihi, iaitu qiyas itu ialah menyamakan satu waqi'ah. Waqi'ah ni makna satu kita kata situasi atau satu kejadian atau satu masalah yang tidak ada nas padanya, biwaqi'atin, dengan satu masalah yang waradan nasu bihukmiha, yang telah datang nas tentang perhukumannya. Kita taswiyah, kita samakan fil hukmi, pada hukum al-mansusi alaih, yang telah dinaskan. Litasawi, kerana bersamanya kedua-dua waqi'atain, kedua-dua tu menyamai fi illatil hukmi, pada illah hukum. Makna illah masalah baru dan masalah sama punya illah yang sama, maka kita hukumkan masalah yang baru seperti mana masalah yang lama. Wa bayanu zalika, keterangannya macam mana? Anna syari'a qad yanussu, syari' qad yanussu, kadang-kadang dia menaskan ala hukmin muayyanin, ke atas hukum tertentu, fi waqi'atin, dalam sesuatu kes, satu masalah. Wa ya'riful mujtahidu, dan mujtahid dia tahu illat hadzal hukmi, illah hukum tersebut. Thumma tujadu waqi'atun ukhra, kemudian ada berlaku perkara baru, lam yarid nassun bi hukmiha, yang tidak datang nas dengan hukumnya. Walakinnaha, tetapi perkara baru ini tusawi waqi'ata al-ula, menyamai pada perkara yang pertama dulu, yang ada nas dulu, menyamai fi illatil hukmi, pada illah hukum. Maka fayalhaqu, maka mengilhaqkan oleh mujtahid. Mujtahid itu dia sertakan, dia ambil perkara baru ini fi hadhil waqi'ata, perkara baru ini bil waqi'atil ula, dengan perkara yang lama, kes yang lama telah berlaku, dia samakan hukum. Wa yusawwi bainahuma, dan dia samakan antara keduanya fil hukmi, pada hukum. Fa hadzal ilhaq, dan proses dia menyamakan satu masalah baru dengan masalah lama itu, huwal qiyas, itu yang dinamakan qiyas. Wa qad yu'abbiru anhu al-usuliyun, dan kadang-kadang mentakbirkan dengan qiyas ini oleh ulama usul bi ta'abira ukhra, mereka kadang-kadang memanggil proses ini dengan nama-nama yang lain. Ta'bir ni makna dengan panggilan-panggilan yang lain, ada juga. Contoh, mithlu qaulihim, seumpama perkataan mereka taswiyatul waqi'atain, menyamakan dua masalah fil hukmi, pada hukum. Taswiyah, qiyas ni dipanggil dengan nama taswiyah. Ada juga. Makna apa tu? Makna qiyas lah tu. Au ta'diyatul hukmi, ataupun menta'diyah. Menta'diyah ni melangkaukan hukum, min waqi'atin ila waqi'atin ukhra, daripada satu masalah kepada masalah yang lain. Fahadhil ibarat, maka ibarat ini, ayat ini, ilhaq, taswiyah dan ta'diyah, tadullu, menunjukkan ala ma'nan wahidin, di atas makna yang satu. Wahwa ta'diyatul hukmi, iaitu melangkaukan hukum, al-mansusi alaih, yang telah dinaskan, fi waqi'atin, dalam satu masalah, fi waqi'atin ma, pada apa-apa masalah, kita langkaukan ilal waqa'i'a, kepada peristiwa-peristiwa masalah-masalah, al-musawiyati laha, yang menyamai bagi masalah yang ada nas itu, fil illati, pada illah. Wa hadha huwal qiyas, dan inilah dia qiyas. Fal qiyasu la yuthbitu hukman, maka di sini dapat kita faham, qiyas itu dia tidak mensabitkan hukum, dia bukan menetapkan hukum. Bukan dia menjatuhkan lah, bukan qiyas itu yang menjatuhkan hukum. Wa innama yakshifu, tetapi dia hanya menyingkap. Hukum tu, hukum telah maklum, kerana proses qiyas ni bukan proses kita nak jatuh hukum baru, tetapi kita nak menyingkap hukum yang telah sabit. Wa innama yakshifu an hukmin kana thabitan, dia nak menyingkap daripada hukum yang telah asal ada dah, lil makisi, bagi benda yang kita nak kiaskan, min waqti thubutihi, sejak daripada waktu sabitnya, lil makisi alaih, bagi perkara yang kita kiaskan di atasnya. Jadi makis alaih ni kena kepada apa? Waqi'ah al-mansus, kes ataupun masalah yang telah disabit hukum. Makis alaih kena kepada apa? Kena kepada masalah yang telah sabit hukum dengan nas. Al-maqis ini ialah benda yang kita nak kias. Ini dipanggil al-waqi'atu al-jadidah, masalah yang baru. Jadi
Apa yang berlaku ialah kita hanya menyingkapkan hukum bagi perkara baru itu. Sejak daripada sabitnya kita singkapkan, sejak sabitnya dia itu ada perkaitan makis alaih. Kenapa? Liwujudil illati fi, kerana adanya illah padanya. Kama hiya mawjudatun fil makis alaih, sebagaimana illah itu pun ada pada makis alaih, pada hukum yang asal ada nas, maka illah yang sama ada pada hukum baru. Kerana itu kita samakan pada hukum. Wa ghayatu ma fil amri, ghayatu ma fil amri makna habis, kita kata macam mana, khulasah ataupun sehabis-habis yang berlaku pun, atau khulasahnya pada masalah qiyas ini, apa sebenarnya qiyas ini, anna zuhurul hukmi, bahawa nyatanya hukum fil makisi, nyatanya hukum pada perkara baru yang kita kiaskan itu, ta'akhkhara, dia itu berlaku lambat, dia itu datang kemudian, ila an kasyafal mujtahidu, sehinggalah dapat menyingkap oleh para mujtahid itu, an wujudil illatil hukmi, dapat dia mengetahui, dapat dia singkapkan tentang adanya illah hukum padanya. Itu je. Jadi perkara baru tu, apa yang berlaku sebenarnya bukan kita menjatuhkan hukum baru. Yang berlakunya ialah hukum itu dizahirkan lewat penzahiran hukum. Kenapa? Kerana perkara itu datang baru, sehinggalah para mujtahid melihat kepada illah ada, maka terzahirlah hukum yang sebenarnya telah sabit bagi al-makis. Fal qiyas, maka qiyas, idzan, maka qiyas ketika itu muzhirun lil hukmi, dia hanya menzahirkan hukum, walaisa musbitan lahu, dia bukan mensabitkan dan mengadakan hukum tu. Kena faham ni. Ini walaupun nampak ringkas ini, tapi ini sebenarnya dia punya poin besar dia. Kita kena faham. Qiyas dia bukan buat hukum baru, dia hanya menzahirkan hukum yang telah Allah Taala tetapkan pada perkara itu. Wa inna amal al-mujtahid, dan sesungguhnya amal al-mujtahid, kerja mujtahid itu, yanhasiru, terhad fi ma'rifati, pada mengetahui illatil hukmi, illah hukum, wa bayan ishtirakil makisi, dan menerangkan penyamaan, penyertaan makis dan makis alaih pada kedua-duanya. Fayudhiru, maka mujtahid itu menzahirkan, annal hukma fihima, bahawa hukum pada kedua-duanya itu wahidun, satu, sama sahaja. Okey. Jadi itu berkaitan dengan masalah ataupun muqaddimah bagi qiyas serta takrifnya. Okey. Kemudian kita akan tengok kepada hukum qiyas bersama dengan contohnya nanti. Wallahu taala alam.